Kira-kira 112 buah rumah rosak akibat kejadian angin kencang di daerah Semporna. Itu antara paparan berita dari negeri di bawah Bayu, Sabah. Laporannya bersama Anisia Dawles. Teruskan, Nen. Ya, sahih. Kira-kira 112 buah rumah serta sebuah masjid dan surau di 4 perkampungan atas air di Semporna rosak akibat angin kencang yang melanda awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Sabah, kejadian angin kencang itu dilaporkan berlaku antara pukul 3 hingga 4 pagi. Menurut kenyataan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Semporna Majlan Sarman, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.21 pagi. Di Kampung Selamat, 60 buah rumah dan sebuah masjid rosak, manakala di Kampung Sri Aman, 10 buah rumah rosak dan sebuah rumah roboh. Di Kampung Sejati, 22 buah rumah rosak dan 2 buah rumah roboh. Sementara di Kampung Batu, 9 buah rumah dan sebuah surau mengalami kerosakan. 20 buah kereta turut terjejas akibat kejadian tersebut. Kejadian itu turut menyebabkan berlaku litar pintas dan Sabah Electricity serta pasukan bomba menjalankan pemeriksaan bagi memastikan tiada bahaya lain. Tiada mangsa dilaporkan cedera dan operasi tamat pada pukul 7.38 pagi. Berbaki 2 hari lagi cuti sempena perayaan Krismas, orang ramai sibuk pulang ke kampung halaman untuk menyambut perayaan bersama keluarga. Selain perkhidmatan pengangkutan udara, perkhidmatan awam bas ekspres masih menjadi pilihan segelintir masyarakat. Tinjauan kru RTM di sekitar Terminal Bas Bandaraya Utara dan KK Sentral Kota Kinabalu mendapati terdapat segelintir masyarakat yang masih memilih menggunakan bas ekspres sama ada menempah secara dalam talian mahupun terus ke kaunter tiket. Buat masa ini yang beroperasi kita ada 80 ke 90 buah dengan anggaran penumpang dalam 1,000 penumpang sehari lah. Maklumat ini kita dapat juga daripada Presiden Persatuan Bas Negeri Sabah lah, Datuk Donald Hanafi. Balik kampung di Segamat lah Datuk. Sambut Krismas sana lah, macam tahun baru begitu. Kami sini bekerja. Ada cuti, ada masa baru kami balik lah. Macam lama lah begitu, 1 minggu kali. Saya mau balik pergi kampung lah Datuk Segamat. Mau bercuti, saya kerja di sini. Mau Krismas di kampung. Jumpa keluarga, lama tidak jumpa kan. Ya, kawan-kawan. Kalau dari saya selalu book online. Sebab kalau book online, kita tahu, contoh jam 12, kita boleh cek jam 12 tu macam semua orang sudah beli kah, ada masih kosong kah, macam tu. Jadi kalau bagi saya lagi prefer beli online lah. Aliran trafik di pusat bandaraya juga agak sesak dengan peningkatan jumlah kenderaan berbanding hari biasa terutama masyarakat yang membuat pembelian di saat akhir. Sementara itu di laluan Pan Borneo Papar berhampiran Bandar Baru Benoni dan Jalan Papar hingga ke Bulatan Kimanis menyaksikan aliran trafik meningkat namun kenderaan perlahan dan lancar. Sehubungan itu pengguna jalan raya dinasihati berhati-hati sepanjang perjalanan dan pastikan kenderaan dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan balik ke kampung. Kebajikan rakyat terjejas bencana akan terus diberi perhatian kerajaan negeri. Sehubungan itu, pemimpin setempat diminta proaktif menyalurkan maklumat berkaitan keperluan yang dapat membantu penduduk terlibat. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata demikian selepas menyerahkan sumbangan kewangan dan bakul makanan kepada 16 ketua isi rumah KIR yang terjejas kebakaran Kampung Tanjung Aru Baru 7 Disember lepas. Kita membantu di mana-mana ada kebakaran dan banjir yang melibatkan mangsa. Dan insyaAllah selepas ini PPM akan merujuk kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk mendapatkan apa lagi yang perlu dibantu daripada mangsa kebakaran ini. Kebakaran tersebut memusnahkan 7 rumah menyebabkan 61 penduduk kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, pemimpin pembangunan masyarakat Tanjung Aru Muhammad Ridwan Akli menyatakan pihaknya telah mengajukan permohonan kepada kerajaan negeri untuk mendapatkan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Dapat diluluskan dengan kadar segera kerana sendiri kita lihat mereka masih berada di kemah-kemah dan dengan adanya peruntukan ataupun kelulusan pembinaan rumah SMJ ini dengan segera dapatlah mereka rumah yang tempat tinggal yang baru bagi keselesaan mereka kesemua.
Fungsi dan peranan Pertubuhan Islam seluruh Sabah usia dalam Hala Tuju Sabah Maju Jaya dan pembangunan masyarakat madani amat signifikan sebagai suara penghubung antara kerajaan dan umat Islam di Sabah. Dalam konteks ini, usia boleh dijadikan rujukan berkaitan dakwah, pendidikan dan pembangunan masyarakat sekaligus membantu ke arah meningkatkan syiar Islam berpaksikan agenda Malaysia Madani. Menurut Exco Agama dan Pendidikan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, kerajaan negeri akan terus menyokong agenda pembangunan usia menerusi Pelan Pembugaran 2.0 2025 hingga 2027. Pensyabas dan tahniah kepada Yang di-Pertua Datuk Haji Sapawi Haji Ahmad kerana telah membuat plan strategik pembugaran usia. Ini satu plan yang sangat baik untuk memberikan hala tuju kepada usia ke arah pemerkasaan usia itu sendiri. Dalam bidang ekonomi ada, dalam bidang pendidikan ada, dalam bidang dakwah. Datuk Arifin menyatakan demikian selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Ahli Majlis Tertinggi Usia di Kota Kinabalu. Terdahulu Yang di-Pertua Usia Datuk Sapawi Ahmad memberitahu menerusi Pelan Pembugaran Usia 2.0, pihaknya menumpukan kepada usaha melahirkan graduan TVET menerusi Kolej Kemahiran Islam Sabah, penubuhan pusat pembangunan komuniti di Sembulan serta pewujudan koperasi usia. Pelan strategik ini penting bagi memastikan usia terus relevan, terutama dalam bidang dakwah dan pendidikan. Sementara itu, dalam program berasingan, Adun Membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif memaklumkan pejabat Dun Membakut akan terus bekerjasama dengan pejabat Parlimen Kimanis dalam melaksana pembangunan di Dun Membakut dan Bongawan. Ini bagi memastikan pembangunan secara saksama dapat dilaksana di kedua-dua kawasan terlibat. Ketika ditemui media, Datuk Arifin berkata pihaknya akan memperjuangkan pelaksanaan pembangunan melibatkan peruntukan kerajaan negeri. Manakala pembangunan melibatkan peruntukan kerajaan persekutuan akan diperjuangkan oleh pejabat Parlimen Kimanis. Di samping itu, beliau akan memperjuangkan apa-apa program, projek atau pembangunan daripada pusat, daripada federal. Saya akan memperjuangkan atau melaksanakan dan mencari apa yang perlu untuk projek-projek yang berhubung dengan pembangunan di peringkat negeri. Tambahnya, kerjasama antara agensi kerajaan di kedua-dua kawasan juga penting sebagai asas melaksana perancangan pembangunan secara menyeluruh. Terdahulu, Datuk Arifin turut merasmikan bangunan baharu Mahkamah Anak Negeri MAN Daerah Membakut. Pembinaan bangunan baharu itu bagi membolehkan warga kerja MAN Membakut melaksana tugas dengan lebih selesa. Sambutan Hari Natal antara platform untuk merapatkan hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Alamin mengajak masyarakat agar memanfaatkan sambutan berkenaan untuk meningkatkan kasih sayang, kerjasama dan perpaduan sesama masyarakat, khususnya ketua-ketua gereja, chapel dan ketua masyarakat. Gunakan platform Christmas ini untuk memperhebatkan lagi kasih sayang antara kita. Tingkatkan tahap kerjasama, tahap perpaduan antara kita. Kerana ini adalah kunci yang paling besar untuk kita melangkah mencapai apa juga kejayaan pada masa akan datang. Beliau ditemui RTM dalam program Tautan Kasih Natal Parlimen Kimanis 2024 di Pejabat Parlimen Kimanis. Seramai 132 penerima yang mewakili gereja, chapel, ketua adat dan ketua cawangan sekitar Bongawan dan Membakut menerima bantuan wang tunai sempena sambutan Hari Natal. Dalam pada itu, Datuk Muhammad yang juga ahli Parlimen Kimanis berkata, bantuan daripada kerajaan harus diberikan kepada rakyat secara sama rata tanpa mengira fahaman politik. Beliau yakin pemberian bantuan yang sama rata mampu meningkatkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara ini. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Sahih. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka. Sahih. Baik, Anne, terima kasih.